Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya, Kerajaan Sepana Hidup PM. Kenapa saya katakan Kerajaan Sepana Hidup? Karena kita tahu apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan dan gugurlah jawatan yang ada dalam kabinet Perdana Menteri ini, dan di sini kita lihat kerajaan ini total gagal, yang mana apabila sebelum mereka merampas mandat daripada Pakatan Harapan, pihak daripada Parti PAS telah menggradekan Pakatan Harapan dengan grade D. Jadi ini video saya akan paparkan sebagai bukti yang mana mereka menilaikan kerajaan PH itu sebagai grade D. So di sini saya paparkan dulu. 30% itu bukan saat berlepas. Sebuah badan bebas yang buat kajian terhadap sejauh mana kemampuan tunai janji. Mereka meletakkan maksimal dalam 30% sahaja. PAS lagi rendah lah, confirm. Tapi saya letakkan anggaran lebih kurang dalam 27 ke 30% juga. Grade D lah. Grade D lah. Kena repeat balik paper tersebut. Kenapa? No, dia You have the answers. 100 hari ni dua aspek lah. Yang pertama sekali, komitmen yang dibuat ialah berdasarkan fakta yang sepatut ada pada jawatankuasa menggubal manifesto. So begitulah mereka yang memimpin PAS menilaikan parti Pakatan Harapan apabila menubuhkan kerajaan dahulu dengan grade D. Jadi saya menggradekan mereka sebagai Sepana Hidup ini tadi seperti mana yang saya perkatakan, kerana Sepana itu berbentuk F. Jadi penilaian saya sebagai rakyat kepada kerajaan yang telah pun tumbang ini, kerajaan Perikatan Nasional ini adalah grade F. Dan kalau mana yang bekerja di jabatan kerajaan yang badan beruniform, apabila pergi kursus dan telah gagal dan telah mendapat grade F ini, maka kamu akan di-reject dan akan dipulangkan kepada pasukan kamu, yaitu ataupun kita akan panggil RTU, yaitu Return to Unit, yang mana kita akan di-reject semula kepada pasukan kita. Apa yang berlaku kepada kerajaan yang ada hari ini, mereka juga telah pun di-reject oleh rakyat, yang mana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan, maka mereka kembali kepada parti masing-masing. Jadi kalau nak katakan kerajaan ini tidak gagal total, saya boleh baca satu persatu apa kerja menteri yang ada di kerajaan Perikatan Nasional sebelum mereka tumbang ini. Kita lihat ya, daripada menteri kabinet yang telah dibentuk yang begitu besar ini, daripada menteri kanannya tadi, yaitu menteri kanan pertahanan yang mana telah pun dinaikkan kepada taraf timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana terakhir dia mempertikaikan bahawa dia tutup pintu depan tapi ada orang buka pintu belakang. Maka dia naik taraf dia sebagai timbalan Perdana Menteri, kes meningkat begitu banyak, yang awalnya dia mengatakan untuk menyelesaikan masalah ini, untuk tidak bercanggah, untuk dia dilihat seolah-olah lebih kuasa daripada menteri kanan yang lain. Tetapi tetap juga gagal sehingga kerajaan tumbang. Begitu juga yang kita lihat menteri kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof. Kita tak tahu apa Jabatan Kerja Raya yang dia jaga ini buat. Lepas itu menteri kanan pendidikan Muhammad Radhi Aizidin, kita pun tahu yang mana masalah internet lah, masa itu masalah inilah semua timbul apabila dia menyandang menteri pendidikan. Dan kita tengok kepada menteri penuh yang lain ya. Menteri Kewangan, kita tahu Tengku Zafrul, yang mana kita didengarkan dengan berita-berita dia hanya menjaga bank, bukan menjaga rakyat. Ini hakikat. Dan kita dengar juga pengagihan tender dan projek kepada suku Sakat dia sendiri. Ini jelas kita dengar kerajaan yang ada terbentuk oleh Perikatan Nasional ini. Kita pergi pula menteri lain, Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, yaitu Mustafa Muhammad. Kita pun tak tahu apa kerja dia buat. Kita tengok pula Menteri Tugas Khas, yaitu Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad. Rakyat pun tak tahu dia buat kerja apa. Kita pergi Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Tauhidin. Kita tahu perbalahan di Parlimen yang sehingga boleh keluar cerita menghina yang di-Pertuan Agong, serta isu yang mana kita tahu bahawa isu darurat ini dia yang timbulkan. Lepas tu Menteri Agama, kita dengarlah isu-isu yang lain seperti mana yang kita tahu kehilangan seorang yang berstatus nak dikatakan perempuan ataupun lelaki pun tidak dapat dicari sehingga hari ini. Yang mana lagi hal ehwal Sabah dan Sarawak, ini Dr. Maximus ini
Dia buat kerja apa saya pun tak tahu untuk Sabah dan Sarawak. Hilang macam tu je. Menteri Pengangkutan Dr. Wee Ka Siong, apa kerja dia? Menteri Alam Sekitar, inilah yang bersuara tadi dalam video tu. Apa dia? Dia bawa sampah daripada negara luar untuk ditimbunkan ke Malaysia. Adalah Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravanan. Sumber manusia, kita tengok pengangguran apa segala macam timbul di Malaysia. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, rakyat tak tahu buat kerja apa. Menteri Wanita dan Keluarga Datuk Rina Harun, dia buat kerja apa? Kerja daripada gemuk jadi kurus. Ini yang rakyat nampak pun, dan juga dipanggil sebagai Menteri Doraemon. Apa lagi? Menteri Pengajian Tinggi, menteri yang dikatakan TikTok, tapi lebih baik dia keluar sebelum kerjaan ini tumbang. Ini pada saya dia bermaruah kerana dia masih sayang parti daripada jawatan yang ada. Itu bagus. Okey, walaupun dia menteri TikTok. Okey, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Samsul Anwar Nasarah, kita pun tak tahu buat kerja apa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kita tahu pembalahan yang mana dia apabila dia megang menteri KDN. Kita dengar berbagai-bagai isu yang mana Ketua Polis Negara pun mengkritik, yang mana jabatan-jabatan dalam kerajaan ni seolah-olah dia yang menentukan siapa yang jadi orang aku, orang ini. Semua kita dengar. Menteri Kesihatan, yang mana ini menteri yang kita tahu bahawa menteri ini juga dikatakan sebagai Menteri Aiswam, dan juga menteri yang 500 negara dia perkatakan. Ini semua macam mana kita nak ni? Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi ni, saya pun tak tahu apa yang dia buat pertanian. Sekarang ni pertanian kita macam mana? Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Abdul Latif, saya pun tak nampak apa kerja mereka ni. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hisamuddin, kita tahu dia yang terbaik memberikan gelaran Big Brother kepada negara China, yang mana dia apabila Pimpinan Agung UMNO yang mana suatu masa dahulu dia dengan begini, dengan kerisnya, tetapi apabila pergi ke China Big Brother, ini jelas pada saya penipuan besar kepada kaum. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Luar Pengguna Datuk Alexander Danta pun tak nampak buat kerja apa. Menteri Komunikasi dan Multimedia, kita tahu Jcom kerja dia menghentam orang hari-hari, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak betul, dan peruntukan kepada Jcom begitu banyak. Ini sudah jelas, kita dah dengar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, kerja dia apa? Mengkritik PH saja, menghentam bos lama, tidak ada pembangunan apa pun. Menteri Sains dan Teknologi Khairi Jamaluddin, kita tahu isu vaksin, yang mana sekarang ni PM pun dah mengatakan bahawa sudah order 87 juta dos vaksin. Ini perlu dijawab. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, ini juga satu pada saya menteri yang pengampu, tidak ada apa-apa pun. Baru-baru ni keluar kenyataan pun tidak memberi faedah dan pembangunan kepada negara. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komuniti Dr. Khairuddin, ini memfotostatkan orang punya idea. Apabila dia belum jadi kerajaan dahulu, dia mengkritik isu buruh. Apabila dia masuk dalam kerajaan, dia pula menceritakan pasal buruh. Ini jelas tidak tahu buat kerja juga. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Hajah Nancy Sukri, senyap, sunyi sepi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad, ini lagilah tidak ada perpaduan sekarang ni. Mereka tidak berjaya membentukkan isu perkauman, isu agama dimainkan. Mereka tidak ada perpaduan untuk dibuat kepada rakyat untuk dilihat. Menteri Belia dan Sukan, ini lagi mengejutkan saya. Datuk Seri Rizal Amerikan ni, langsung saya tak nampak apa punya cerita. So, ini adalah menteri-menteri kerajaan yang mereka bentuk. Tidak ada apa-apa pun manfaat yang saya lihat kepada rakyat daripada kerajaan Perikatan Nasional ini. Jadi, itulah saya mengkelaskan mereka sebagai kerajaan kelas F, yaitu sepanah itu. So, jika mengatakan saya berbohong ataupun mengatakan saya cuma tahu bercakap, maka buat komen di bawah video saya ini dan beri penilaian kamu kepada setiap menteri dan kementerian mereka ini. Dan biar kita rakyat sama-sama nilai. Itulah yang kita lihat hari ini. Itulah pencerahan saya yang mengatakan kerajaan PN, kerajaan sepanah hidup kelas F. So, sekian, terima kasih.